Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Yang saya kasihi sidang pendengar muslimin muslimat yang mengikuti siaran Tazkirah Anjuran Persatuan Ulama Malaysia ini yang berada di mana-mana, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mengampunkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan dan menggolongkan kita di kalangan hamba-Nya yang bertakwa, insya-Allah. Pada petang ini saya akan bersama dengan anda semua sebelum kita berbuka puasa bagi membicarakan satu tajuk yang saya rasa tidaklah terlalu berat. Dan mungkin tajuk ini telah juga dibincangkan oleh penceramah-penceramah lain, iaitu kerugian mensia-siakan Ramadan. Betapa ruginya kita berada di bulan Ramadan. Apa yang saya nak highlightkan, apabila kita tidak dapat memanfaatkan kebaikan-kebaikan dan segala yang dijanjikan keistimewaannya oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Apabila kita menyatakan rugi mensia-siakan Ramadan, bermaksud Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat valuable, satu yang sangat nilai, satu yang sangat mahal. Mahalnya Ramadan itu terletak kat mana? Di mana sebenarnya? Sehingga orang yang terlepas peluang di bulan Ramadan ini dianggap satu kerugian yang besar kepadanya. Apa yang saya dapati? Saya maksudkan bahawa Ramadan ini menawarkan kepada kita sesuatu yang sangat besar. Tawaran yang diberikan itu tawaran yang sama juga sebenarnya ada di bulan-bulan lain. Tetapi di bulan Ramadan ini kita dibantu. Didorong dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menerima tawaran tersebut. Tawaran Ramadan kepada kita adalah kembali kepada kesucian fitrah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah nak kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa, tetapi mengikut kaedah, cara yang telah disetkan oleh Allah. Bukan seperti mana yang kita lakukan selama ini. Maknanya kita nak jadi hamba Allah. Kalau kata kita mati, orang tanya kita, nak masuk syurga? Of course kita akan masuk syurga. Kita kata kalau boleh kita nak duduk dalam syurga Firdaus, duduk dalam kelompok para al-anbiya dan asyuhada dan juga as-salihin, of course. Tapi malangnya semasa kita hidup, kita menjadi hamba Allah itu mengikut kaedah dan cara kita, mengikut kehendak kita, mengikut setting kita, format kita. Kemudian selepas itu kita claim, kita dakwa bahawa inilah cara yang betul untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya Ramadan ini untuk nak memulihkan salah faham itu, supaya kita kembali kepada kaedah cara yang telah ditetapkan ataupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana untuk menjadi hamba-Nya yang bertakwa, macam mana untuk kembali kepada fitrah. Kita memang dituntut untuk mengislahkan diri, untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala setakat mana kita mampu di bulan-bulan biasa. Tetapi
berbanding di bulan Ramadan ini, dia punya orang kata apa, momentumnya itu lain, caranya itu lain, feelingnya itu lain. Maka Ramadan kerap kali dijadikan sebagai titik tolak ke arah kita melakukan perubahan diri. Dan memang ini pun yang dikaitkan dengan firman Allah di dalam ayat yang memerintahkan kita berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Baik. Mungkin kita telah mendengar banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang kelebihan Ramadan, kelebihan amalan-amalan dengan pahala yang dijanjikan berganda-ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya rasa tidak perlu untuk saya repeat, saya ulang, sebab kita dah tahu dah, kan? Ataupun maklumatnya itu sampai kepada kita. Apa yang saya nak tarik satu hadis di sini untuk saya kaitkan dengan perubahan diri kita dan juga kerugian jika kita tidak memanfaatkan peluang yang diciptakan pada bulan Ramadan ini. Sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam itu lahu, baginya, ataupun dikaitkan dengannya, milik anak Adam, illa siyam, kecuali puasa. Jadi the whole amal soleh itu kecuali puasa. Hak lain itu adalah untuk anak Adam. Maksud lahu libni Adam ini merujuk kepada ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, dia punya orang kata apa, ma'yar dia ada piawaian dia. Bermula daripada satu pahala sehinggalah gandaan 10, manja abil hasanati falahu asyru amsalihah, ataupun gandaan 700 pahala, seperti di dalam kama salihat fatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi dia duduk dalam range itu, 1 hingga ke 700. Jadi itu maksud lahu kepada anak Adam. Jadi kita akan dapat pahalanya itu dalam bergulir dalam konteks itu. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila kata milikku tu, maknanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahim ataupun sifat rahman dan rahim yang maha pemurahnya, dia boleh memberikan ganjaran puasa itu di luar daripada piawaian standard 1 sehingga 700 seperti yang telah ditetapkan. Kerana apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa. Dia yang menetapkan rules, dia menetapkan ma'yar, standard dan piawaian. Dia juga boleh ikut suka hati dia. Yaf'al ma yasha. Maka dalam konteks menjadikan sesuatu amalan itu di luar daripada skema. Jadi hak ni adalah puasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada anak Adam. Jadi apa yang saya nak tarik daripada hadis ini menunjukkan bahawa dalam konteks kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, pada bulan Ramadan ini Allah menjadikan hubungan kita dengan Allah itu direct. Kalau bahasa manusia ni orang panggil face to face. Cuma dengan Allah ni, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah nampak kita, okey, kita merasai Allah sedang memerhatikan kita. Jadi itu martabat al-ihsan. Kita duduk dengan Allah, maka pada ketika itu kita muhasabah balik diri kita, kita sedar balik diri kita sepanjang 11 bulan sebelum ini, apa yang kita buat. Takkanlah kita tak pernah terfikir
fikir, bila lagi kita nak kembali kepada Allah, kita nak menjadi seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kepada kita. Ya. Jadi sekarang ini yang menjadi barrier, halangan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ni, ya, dia akan mencari pelbagai macam alasan, sebab, punca mengatakan kenapakah dia tidak boleh jadi baik, kenapakah dia tidak boleh jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tabiat manusia ni dia memang akan menyalahkan orang lain, kan? Dia tak akan menyalahkan diri dia dahulu, dia akan cari sebab-sebab lain. Saya perhatikan, ya, berdasarkan kepada observation saya lah, ada beberapa perkara yang selalu manusia salahkan. Manusia biasanya dia akan menyalahkan sistem, dia akan menyalahkan modul, dia akan menyalahkan, kita kata, peraturan, kan? Semua benda ni jadi macam ni, tak membantu kita untuk berubah. Dia akan menyalahkan sistem, ya. Dan juga ada setengah itu kadang-kadang dia menyalahkan dari segi appreciation, dari segi reward. Kalau katalah kita buat begini, kita berubah, kalau katalah kita bekerja, kita nak jadi baik, kebaikan yang kita buat bukannya dilihat pun oleh bos kita, dan tak sampai pun kepada dia, sia-sia kalau kita buat, tak dapat apa-apa pun, kan? Kalau kita duduk dalam jabatan yang mana sebelum ini kita baca dalam akhbar yang terlibat dengan rasuah sebagai contohnya, we try to be good, and try untuk menjadi seorang yang berintegriti, tapi bila katalah kita cuba untuk buat baik, kan, apa kita dapat? Kadang-kadang orang yang baik ini ataupun try to be a nice person ni kadang-kadang menjadi mangsa kepada keadaan. Jadi kita menyalahkan itu. Apa kalau aku seorang-seorang jadi baik, orang lain ambil benda-benda yang tak sepatutnya, semua pakat kaya, aku miskin, kan, naik pangkat mereka, yang aku ni tak naik pangkat. Jadi kita menyalahkan reward, kita menyalahkan dari segi appreciation. Dan yang ketiganya, kadang-kadang kita menyalahkan environment kita, persekitaran kita, kan. Kita kata, saya sebenarnya teringin nak jadi baik, saya teringin nak berubah. Kalau saya teringin nak jadi solehah, saya teringin sebenarnya untuk nak pakai tudung labuh. Yalah, tak bisa, yang penting untuk aurat. Tapi suami saya tak bagi, ataupun isteri saya tak bagi, kan. Saya teringin sebenarnya nak buat perubahan, nak kahwin seorang lagi sebagai contoh, tapi isteri saya tak bagi. Ataupun isteri saya bagi, tapi dia punya environment, kawan-kawannya yang kata, ish, Allah hang bagi ke suami yang kahwin lain, yang menyebabkan ya isteri kita tak berubah. Okey, maafkan saya terbabas ke situ. Jadi kita juga kadang-kadang tidak berubah, tak mampu nak berubah, kita kata disebabkan faktor environment kita tak membantu. Dan kita juga menyalahkan yang keempatnya, tempat. Kita kata tak sesuai lah duduk kat sini. Asal tak boleh lah nak meningkatkan diri, nak kena. Kalau kata tempat kerja, kita nak kena bekerja, pergi ke tempat lain. Tapi kalau kata dalam konteks taubat, kita rasa tak bolehlah duduk kat Selangor ni, rasa panas semacam saja. Yalah, sebab bukan musim hujan kan, rasa panas. Jadi kita nak berubah tu macam mana? Oh, setengah orang yang ada duit ni, dia akan pergi dia pergi buat umrah, pergi ke sana. Bila katalah duduk di Madinah, kat Masjid Nabawi, solat dekat Raudhah, dekat dengan orang kata apa, depan mimbar Nabi SAW. Allah, dia rasa semacam sejuk hati itu, mudah untuk nak bertaubat. Pergi pula kita kata ke Mekah, masuk tanah haram, berubah keadaan. Lepas tu masuk dalam Masjidil Haram, ya Allah, nampak Kaabah, Masya Allah, keluar air mata. Tauhid insaf, lupa. Insaf atas kesalahan-kesalahan dosa maksiat yang telah dilakukan, maka bertaubat puluh lah. Jadi bila kata duduk di Malaysia, kata feeling ini, dorongan ini tidak sama. Sidang muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tapi di bulan Ramadan yang kita menyalahkan sistem, kita mengungkit soal ganjaran, kita bercakap tentang persekitaran yang tidak membantu, tempat yang tak kondusif untuk kita melakukan perubahan diri.
semuanya itu telah dilenyapkan. Maksud lenyapkan ini, Allah menjadikan, Allah terbalikkan benda tu sebenarnya tak ada dah. Semua jadi untuk kita. Modul-modul, sistem, kita berpuasa, apa yang kita lakukan, kita bekerja, ya, kita baca Al-Quran, kita bersolat fardu, kita solat sunat, kita bertadarus, kemudian kita membaca Al-Quran, kita bersolawat, kita bersedekah, kita infak, kita iftar, malamnya kita bertarawih. Amalan ini sebenarnya kita buat di bulan biasa. Kita buat pada hari-hari biasa di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Sama aja sebenarnya. Bukanlah kita buat sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang tidak ada. Walaupun solat tarawih itu tidak ada di bulan lain. Tapi sebenarnya cara-cara solat ataupun bilangan rakaat solat yang dibuat bersama dengan solat fardu itu dalam solat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kalau katalah kita himpun tu sebenarnya nak sama juga dengan bilangan solat tarawih. Sama aja, cumanya kita hari ni kita kumpul buat malam. Kan? Jadi tak ada satu benda yang pelik. Jadi semua orang buat. Kalau katalah sebelum ini modul tu ada tetapi kita tak follow. Tapi di bulan Ramadan semua kita buat. Semua jadi schedule. Kita boleh bangun pagi, awal, ya. Pukul 4.30 orang perempuan, insya-Allah orang perempuan bangun awal untuk menyediakan juadah sahur kepada keluarga. Pukul 5 kan kita bangun. Walaupun sebelum ini jarang kita boleh bangun awal, tapi kita boleh buat. Jadi dari segi perjalanan sistem hidup kita itu sampailah kita tidur sebenarnya teratur, elok, cantik, tak ada masalah apa kan. Kemudian dari segi ganjaran, banyak ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Bukan setakat ganjaran, faktor-faktor motivasi ke arah ganjaran itu juga Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Kan? Ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu syurga, apa dia lagi? Kemudian diikat syaitan-syaitan yang ganas, brutal, yang kita selalu duk salahkan, ini semua antara syaitan lah saya jadi macam ni. So syaitan tak ada. Ganjaran diangkat. Jadi apa yang ada kepada kita, buat je lah. Kemudian dari segi persekitaran, environment, semua orang yang berada di sekeliling kita buat benda yang sama. Kalau katalah orang tu dia tak puasa, orang perempuan lah, ataupun ada orang lelaki yang tidak berpuasa, musafir, dia takkan tunjuk depan kita. Makan di kedai-kedai mamak secara terbuka, makan di KFC, di McD, tak ada. Kan? Jadi kita duduk dalam environment, semuanya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari segi tempat, kita tak perlu. Sebab apa? Sebab kelebihan-kelebihan yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa itu sebenarnya ada di tempat kita. Tak perlu pun kita pergi ke Mekah, di Madinah, kita pergi ke Tanah Haram. Maknanya kita duduk. Kita kalau katalah saya ni duduk di Selangor, di Shah Alam, kita duduk di Selangor Shah Alam. Duduk di sini kita boleh dapat ganjaran yang sama seperti mana yang diperoleh oleh orang Mekah dan juga orang Madinah. Orang yang beribadat di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Cuma beza dari segi pahalanya ialah fadalah dari segi fadilatul makan. Itu kita tak boleh eloklah nak buat macam mana. Karena kemuliaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa tu kerana tempat tu. Tapi dari segi kelebihan dan juga ganjaran pahala puasa dia dapat di mana-mana tempat. Hatta kalau kita duduk di negara Korea Utara sekalipun, kita duduk di negara komunis sekalipun, kita dapat pahala yang sama. Jadi di sini kita juga dapati terdapat pelbagai banyak keajaiban sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita di bulan Ramadan. Kita boleh menjadi pekerja yang produktif seperti mana di bulan biasa. Jadi di bulan Ramadan juga kita bekerja seperti biasa, malah dari segi
kegigihan kita melakukan amalan itu sebenarnya lebih berganda. Ya, bayangkan balik, kemudian berpuasa, pergi pula ke masjid. Sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sambung pula tarawih, kemudian sambung tadarus, kemudian besok kita bangun awal. So kita boleh merubah diri kita di bulan Ramadan selama 30 hari secara konsisten. Kita dapat lihat berlaku perubahan di tempat kerja. Kalau kata sebelum ni orang bersembang, bergosip, berbawang merah, bawang putih, bercili dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita nampak semua pakat sengat, semua pakat buat kerja masing-masing, semua pakat baca Al-Quran bila kata ada waktu lapang. Paling kurang pun hidup sebagai contoh. Dan yang lebih menariknya ialah semua pakat constant pasal masa dan waktu. Nak tunggu saja masuk waktu maghrib. Kalau tidak sebelum ni kita tak tahu pun waktu maghrib masuk ke berapa. Tapi kita tahu sebab apa? Sebab kita nak berbuka. Jadi dengan berpuasa ni kita constant masa. Sekurang-kurangnya waktu maghrib dan juga waktu subuh. Saya nak pesan satu lah. Waktu kita berbuka puasa ni bila dengan masuknya waktu maghrib. Bukan dengan laungan azan maghrib. Azan boleh dilaungkan lewat seminit dua selepas itu. Ataupun kadang-kadang azan ni terlajak terbabas macam kek ya, di Sabah dan di Kelantan tu. Ini yang dikatakan kecuaian kita. Jadi kita kena tengok masa, bukan tunggu azan. Tapi oleh kerana azan mengikut waktu, maka bolehlah kita sandarkan untuk kita berbuka puasa. Pada pandangan saya lah, pada hari ini sepatutnya saya nak memberikan sedikit teguran. Tidak berlaku dah sebenarnya pada hari ini kita silap azan. Sebab apa? Sebab waktu ini telah disynchronize dengan waktu antarabangsa, kan? Sama dah dengan waktu standard yang telah ditetapkan oleh Kirim. Jadi tuk imam, tuk Bilal tolong make sure benda ni jangan buat lawak. Sebab apa? Sebab di luar sana ramai orang yang berbuka puasa dengan laungan azan, bukan dengan waktu maghrib, masuknya waktu maghrib. Jadi jika begitulah keadaannya, ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang saya katakan bahawa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk kita mengubah diri kita. Bukan setakat diperintahkan kepada kita you have to change your life, tapi Allah membantukan elemen changing life itu. Macam mana nak berubah? Allah bantu kita dari segi sistem, dari segi ganjaran, dari segi persekitaran, dari segi tempat, semuanya Allah bantu kita. Maka sebab itu Ramadan melahirkan ataupun kita dapat menyaksikan pelbagai keajaiban. Bukan setakat manusia saja berubah, makanan pun ajaib. Makanan minuman yang kita tak pernah jumpa pada waktu-waktu lain, kita akan jumpa di bulan Ramadan. Yang orang tak jual, sebenarnya kita minum air itu tapi tak dijual di bulan biasa. Tuan-tuan boleh jumpa lah. Puan-puan mungkin akan jumpa macam-macam pakaian yang dijual di bazar, di supermarket, pakaian orang perempuan lah lebih banyak daripada pakaian orang lelaki. Macam-macam ada di situ. Begitulah juga macam-macam ada tentang package perubahan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan. Percaya ataupun tidak, sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita boleh saksikan sendiri sebenarnya berlaku perubahan dalam tempoh 29 ataupun 30 hari ini di bulan Ramadan dalam keluarga kita, dalam diri kita. Beza kan? Kita sembahyang berjemaah, kita berbuka puasa bersama-sama. Ada hari yang kita tak dapat pergi berjemaah di masjid, kita berjemaah di rumah ataupun kita bertarawih, ya. Kita bangkit pagi, kita kejut anak-anak kita supaya sama-sama dapat bersahur, ya. Jadi sama-sama bertadarus. Itu sebenarnya yang perlu kita maintain selepas tamat
kita menjadi alumni Ramadan. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, akhirul kalam saya nak nyatakan bahawa ya amat rugi sekali lah apabila kita mensia-siakan peluang yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita di bulan Ramadan. Pertama, walaupun mungkin kita tidak dapat maintain perubahan diri kita untuk tempoh 365 hari, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh menjadi baik dalam tempoh 30 hari dan juga berlanjutan beberapa bulan selepas itu sehinggalah kita bertemu kembali Ramadan. Ataupun Ramadan ini menjadi titik perubahan kepada kita sampai bila-bila. Maka sebab itu rugi kita jika kita tidak dapat merubah diri kita di bulan Ramadan. Bagaimanakah mungkin kita dapat merubah diri kita di bulan-bulan yang lain? Jika di bulan Ramadan ini kita sendiri yang kawal diri kita dalam keadaan syaitan, iblis yang mengganggu kita itu ditangkap ataupun digapkan oleh Allah. Antara kita dengan mereka, tinggal diri kita. Dalam keadaan itu, diri kita pun kita tidak mampu kawal. Bayangkan jika kita sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin negara, dan juga pemimpin keluarga, jika kita tidak mampu untuk ubah diri kita, macam mana kita mampu untuk merubah masyarakat? Kalau saya sebagai guru, sebagai pensyarah, macam mana kita nak mengubah anak-anak murid kita? Begitulah juga bagaimana pemimpin nak mengubah rakyat jika dirinya sendiri di bulan Ramadan pun gagal untuk berubah. Jadi gagal di bulan Ramadan sudah pasti akan gagal pada bulan-bulan yang lain. Saya merasakan cukup sekadar itu untuk tazkirah pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat untuk tatapan kita semua sebelum kita menikmati iftar dengan penuh kegembiraan. Lis-shaim farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi kegembiraan kita berpuasa itu nikmat yang Allah bagi. Sewaktu kita nak berbuka pun seronok dah apabila kita berhadapan dengan makanan-makanan. Kadang-kadang kita minum air sejuk saja, kita minum kurma, tapi seronok nak berbuka ni. Dan kegembiraan yang sama tentulah berlipat kali ganda apabila kita membawa kehambaan dan ketakwaan pada diri kita apabila kita bertemu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.